Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pelajar daripada 6 UUM dan juga sebahagian kakak-kakak awak yang ada di belakang itu yang mentelaah subjek. Saya tak tahu subjek apa. Okey, hari ini kita sambung lagi lah sesi pengajaran dan pembelajaran kita dengan sambungannya di bentuk muka bumi hakikat sungai. Jadi seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca umur kita Al-Fatihah dan juga satu lagi yang diberitahu oleh Ustaz kita baca Alam Nashrah, iaitu untuk memudahkan segala urusan yang akan kita lalui selepas ini, terutamanya urusan dalam peperiksaan yang akan kita hadapi di awal bulan November. Okey, Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah. Hari ini saya berharap kita dapat menghabiskan tajuk yang berkaitan dengan lembangan saliran. Jadi minggu lepas kita telah melihat sebahagian daripada tajuk-tajuk lembangan saliran, iaitu hakisan permukaan, hakisan permukaan, hakisan sungai, faktor-faktor hakisan sungai, dan juga cara atau proses-proses yang berlaku di sungai. Jadi sekarang kita akan melihat kesan daripada proses tadi. Apakah kesan yang wujud hasil daripada proses-proses hakisan sungai? Jadi kita kena ingat, kesannya ialah akan terjadi bentuk-bentuk bumi, bentuk-bentuk bumi fizikal, hasil daripada kerja-kerja sungai. Kita tahu tak kerja-kerja sungai? Apa kerja sungai? Menghakis, mengangkut, memendam. Okey, jangan tukar menghakis, mengangkut dan juga memendam. Pastikan awak tidak bertukar. Okey, dalam buku bentuk muka bumi hakisan sungai menunjukkan ciri yang berbeza di peringkat muda dan dewasa serta di bahagian tua. Bentuk muka bumi sama ada di bahagian muda, dewasa dan tua menghasilkan bentuk muka bumi yang berbeza. Ia tidak sama. Tidak sama bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh sungai hasil daripada kerja-kerja sungai ini. Di kawasan muda, bentuk muka bumi yang dihasilkan lain. Di kawasan dewasa, bentuk muka bumi dihasilkan lain. Dan di kawasan hilir, bentuk muka bumi dihasilkan adalah lain. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan perlainan bentuk muka bumi ini kerana proses hakisan yang berlaku. Kerana proses hakisan yang berlaku, yang pertamanya dari segi kadar kekuatan hakisan, kuat dan lemah. Yang kedua ialah dari segi jenis hakisan ataupun cara hakisan. Mungkin di kawasan hulu tadi, hakisan lelasan, selain lelasan apa? Hakisan ragaan, hakisan hydro dan hakisan larutan. Faham? Mungkin di kawasan hulu ada di antara 4 cara hakisan tadi yang kuat, ada yang lemah. Di kawasan dewasa mungkin hakisan ada yang lemah dan ada yang kuat. Jadi yang inilah yang menyebabkan berlaku perbezaan bentuk muka bumi. Dua perkara. Satu, kadar hakisan lemah atau kuat. Yang kedua, cara hakisan tadi. Hal ini disebabkan oleh jenis dan cara hakisan yang berbeza di bahagian-bahagian tersebut. Dalam buku dia ayat tu. Dalam buku ayat tu. Selain itu, faktor-faktor fizikal alur sungai di kedua-dua bahagian juga adalah berbeza. Okey? Baru ni saya bagi tahu awak. Mahani. Satu bahagian muda. Dua bahagian dewasa. Tidak ada tua sini ya. Hanya ada dua bahagian. Okay, jadi kalau kita tengok
Ini adalah alur sungai. Alur sungai di bahagian muda, kalau kita tengok, dia bersifat hampir lurus. Okay? Hampir lurus, dan bila masuk ke bahagian yang kedua, alur sungai tadi mula menunjukkan likuan, ataupun mula menunjukkan kawasan yang berliku-liku. Okey, faham tak? Okey, di peringkat muda sungai, jenis hakisan mendalan, lurah dan hakisan mengunduh lebih giat. Faham boleh? Di bahagian satu iaitu bahagian muda, hakisan mendalan dan hakisan mengunduh adalah lebih giat. Hakisan mendalan dan hakisan mengunduh adalah lebih giat. Hakisan mengunduh ni tahu lagu mana? Okey, kalau hakisan mendalan, kawasan ni daripada bentuk V gitu, akhirnya dia akan jadi kohor dalam, dia akan jadi kohor dalam, dia akan jadi kohor dalam. Okey, hakisan mengunduh, katakanlah ni sungai, hulu, hilir. Hakisan ni berlaku di bahagian belakang, menyebabkan panjang sungai ini akan bertambah. Sungai panjangnya akan bertambah jika berlaku hakisan secara mengunduh. Okey, kebanyakan hakisan secara mengunduh ini kebiasaannya berlaku di kawasan air terjun. Di kawasan air terjun. Okey, cara hakisan utama yang menghasilkan hakisan mengunduh ialah tindakan hidro. Ataupun tindakan hidrolik. Air sungai akan melakukan hakisan secara lelasan, hidro, larutan dan lagaan semasa mendalamkan lurah atau mengikis ke belakang alur sungai. Proses hakisan sungai di peringkat muda akan menghasilkan bentuk muka bumi. Antara bentuk-bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh proses hakisan sungai di peringkat muda ialah air terjun. Air terjunnya, air yang paling berani dalam dunia ialah air terjun. Sebab hanya dia je boleh terjun, berani. Yang kedua ialah jeram. Okey, jeram ni hampir nak sama dengan air terjun, tapi dia bertingkat-tingkat. Okey, dia lubuk, gaung dan lurah serta likuan sungai. Jadi ini adalah bentuk-bentuk bumi yang terhasil di kawasan muda hasil daripada proses hakisan. Ada tak bentuk muka bumi di kawasan muda hasil daripada proses mendapan? Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? You know? Sebab di kawasan muda proses pemendapan tidak ada. Bila proses pemendapan tidak ada, bentuk muka bumi hasil pemendapan tidak ada. Kan? Kalau magna tak ada tak anak dia? Tak ada. Sebab nak ada anak dia mesti kena ada magna. Kalau hakisan tak ada, pemendapan tak ada, tak kena bentuk muka bumi pemendapan ada. Jadi kita kena ingat, di kawasan muda bentuk muka bumi pemendapan tidak ada. Yang adanya ialah bentuk muka bumi hakisan. Okey, yang pertama, bentuk muka bumi yang pertama kita tengok satu persatu, iaitu air terjun, waterfall. Dah kita belajar di universiti kat lagi. Sering kali kita orang ajak kita pergi waterfall, kita orang ada pergi air terjun. Malu kau orang. Okey, mana waterfall mana? Kita pergi di mana? Taman Templer ke? Kalau aku duduk di Kuala Lumpur lah. Kalau duduk UTM kat lagi, orang ajak pergi air waterfall, air mana? Kota Tinggi. Waterfall Kota Tinggi. Kalau belajar di UMT, gimana waterfall mana? Jetih. Sekayu. Tak, kalau belajar di Kuala Lestari? Hulu Selatan bukan waterfall. Hulu Kamu waterfall apa je kan? Kalau di Latar Belakang itu jeram ah. Latar Tembakau itu jeram, bukan air terjun. Lebih tu. Bertingkat. Okey, air terjun terbentuk di bahagian hulu sungai yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun
secara mendata berselang-seli antara batuan keras dengan batuan lembut. Okey, sekali lagi dengan molek dalam buku menyatakan bahawa pembentukan air terjun terjadi disebabkan oleh bahagian hulu sungai yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun secara mendata dan berselang-seli antara batuan keras dengan batuan lembut. Berselang-seli antara batuan keras dan batuan lembut. Okey, contoh. Batuan keras, batuan lembut, batuan keras, batuan lembut. Okey, ini ialah air sungai. Air sungai mengalir dari kiri ke kanan. Okey, sampai sini. Ni batuan lembut, batuan lembut, batuan lembut, batuan lembut. Okey, masa mula-mula air sungai mengalir di atas lapisan. Yang pertama di atas lapisan batuan keras. Okey, masa dia mengalir, walaupun air sungai ini mengalir dengan hak laju yang tinggi. Faham tak? Mengalir dengan hak laju yang tinggi. Tetapi oleh kerana batuan dasarnya terdiri daripada batuan keras, menyebabkan proses hakisan yang berlaku di dasar ini adalah dalam keadaan yang minimum. Faham tak? Oleh kerana dia keras sangat, sungai tadi walaupun dia mempunyai tenaga yang tinggi, dia tidak mampu untuk menghakis dengan banyak batuan keras ini. Faham tak? Okay, bila sampai ke sini, ke lapisan batuan lembut, apa yang berlaku? Air sungai ini mula menghakis. Mula menghakis batuan lembut di bawah. Lama kelamaan apa yang berlaku? Lapisan di atas sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Air ini akan terjun sini dulu. Terjun dalam jarak yang dekat. Proses ini berlaku. Nak membentuk air terjun ni bukan ambil masa 2-3 hari. Ambil masa 2-3 juta tahun baru boleh terbentuk air terjun. Okey, lama-kelamaan apa yang berlaku? Air terjun ni akan jatuh. Bila dia jatuh, okey, katalah ni batuan keras. Dia jatuh sini, dia sudah tidak boleh menghakis. Okey, masa dia jatuh di tempat yang terakhir ni akan berlaku yang pertamanya ialah proses pembelakian yang kita panggil tadi sebagai hakisan mengunduh. Akan berlaku hakisan mengunduh. Lama-kelamaan bila hakisan mengunduh ni berlaku, apa yang berlaku ke atas batuan di atas? Bukan pecah, batuan di atas akan runtuh. Batuan di atas akan runtuh. Bila runtuh, apa yang berlaku? Sungai akan jadi gitu pula. Maka air terjun sudah tidak ada. Yang ada mungkin bentuk bumi lain, atau kita panggil dia sebagai jeram. Okey, lapisan batuan lembut akan lebih mudah dihakis berbanding dengan batuan keras. Lapisan batuan keras yang tahan hakisan akan tertinggal lalu menghalang aliran air sungai dan membentuk air terjun. Terjunan air dari batuan atas air terjun akan menyebabkan hakisan hidro dan lelasan yang efektif. Okay, jadi dia royak sini cara hakisan yang paling efektif. Okay, paling efektif atau paling dominan semasa berlaku terjunan air ini ialah hakisan secara hidro dan juga lelasan. Kalau lain ada tak? Larutan ada tak? Ada, tapi kadarnya adalah rendah berbanding dua jenis tadi. Kejatuhan air terjun akan memampakkan udara dalam ruang atau rongga batuan lalu memecahkannya. Kita tahu tak? Cara hakisan secara hidrolik iaitu air akan memampakkan udara. Air akan memampakkan udara dan udara akan memberikan tekanan kepada dinding. Letakkan dan rekahan akhirnya dinding tadi akan pecah. Di dasar terjunan air terjun, hakisan mengunduh berlaku akibat pusaran air. Okey, bila air terjun tadi yang menyebabkan berlaku hakisan bawah ni secara mengunduh hasil daripada pusaran air yang kita panggil dia sebagai pusaran eddy, EDDY. Pusaran eddy ataupun putaran eddy. Hasilnya terbentuklah lubuk atau kolam air terjun. Hasilnya terbentuk lubuk atau kolam air terjun. Cerung belakang kolam air terjun akan terhakis ke dalam oleh hakisan mengunduh. Ayat akhirnya cerung ini
akan runtuh apabila akan runtuh apabila berat batuan di atas tidak mampu lagi ditampung oleh lapisan di bawah. Ketinggian batuan keras akan menentukan ketinggian sesebuah air terjun. Okey, ketinggian batuan keras akan menentukan sesebuah ketinggian air terjun. Jadi, kalau kita pergi air terjun Kota Tinggi 30 meter daripada dasar, itu disebabkan oleh batuan keras yang ada di kawasan. Jadi, kenapa? Air terjun ni ketinggiannya ditentukan oleh batuan keras yang ada di bawah dia. Asyaf, faham? Ada nak tanya? Tak ada? Zudin? Siapa nak tanya? Ada orang lain. Awak kena tanya sebab awak ni seluruh dunia boleh tengok awak. Tidak aktif dalam kelas. Patut tanyalah. Nera, Puji. Di antara contoh air terjun yang terkenal di Malaysia, sama ada kita pergi atau tidak pergi lagi, kita tak tahulah. Air terjun Sekayu. Ni amat lagi. Sebab dekat dengan kita. Air terjun Lata Kijang, Tapah. Kat mana tak tahu. Dan air terjun Kota Tinggi, Johor. Ni pernah pergi. Ada lagi air terjun lain. Air terjun mana paling sohor? Air terjun yang paling tinggi di Asia. Mana? Jelawan. Air terjun Storm. Jeli. Air terjun Gunung Storm. Mungkin kita pergi sikit lagi Mungkin ni 50. Mungkin 100 lah. Okey, air terjun yang terbentuk akibat lurah sungai yang mengalami antara air terjun yang terkenal di dunia. Air terjun yang terkenal di dunia iaitu air terjun Niagara. Okey, air terjun Niagara ni berada di sempadan antara Amerika Syarikat dengan Kanada. Air terjun setiap satu saat dia meluahkan berjuta-juta liter air. Setiap saat. Cuba buka internet, cuba tengok air terjun Niagara, salah satu daripada 8 keajaiban dunia. Keajaiban semula jadi. Sekolah kita sore baru pergi situ, Cikgu Yusfa Zeladin. Orang lain tak tahu, tak pernah pergi saya rasa. Okey, air terjun Niagara, air terjun Victoria di Afrika. Ini air terjun yang tertinggi di dunia. Air terjun Victoria yang bermula daripada Tasik Titicaca. Bukan daripada Tasik Victoria. Dan air terjun Yosemite di California. Air terjun Yosemite di California. California sebuah negeri di dalam negara Amerika Syarikat. Okay, air terjun juga terbentuk akibat lurah sungai yang mengalami gelinciran. Faham tak? Lurah sungai yang mengalami gelinciran. Okey, contoh. Ni tanah atas ni ada sungai yang mengalir. Faham tak? Kalau nak pakai payah. Okey, ni sungai mengalir. Kan? Tiba-tiba berlaku gelinciran. Gelinciran ni salah satu daripada tanah tadi terangkat. Bila hak ni terangkat, putus tak sungai? Putus kan? Sungai putus lah. Sebab lurus dia duduk di atas ni, dia akan naik tu. Hak ni masih lagi sini. Bila putus, dalam jangka masa singkat dia putus lah, dia akan disambung oleh air terjun. Air yang mengalir di atas ni akan mula terjun sini, masuk balik dalam lurus dia. Maknanya air terjun juga boleh terbentuk hasil daripada pengangkatan bumi melalui proses gelinciran. Ada soalan? Okey, boleh terangkat ni. Dalam proses fizikal, dia ada satu nama yang dia panggil isostasi. Isostasi ini ialah pengangkatan daratan, pengangkatan daratan tanpa melibatkan perubahan aras air laut. Pengangkatan daratan tanpa melibatkan perubahan aras air laut. Namun air laut seolah-olah berubah. Faham ke tak? Tak faham?
Saya tengok belakang tu macam magno, tetapi bukan magno. Macam magno tetapi bukan magno. Orang lain lah. Contoh. Okey, bumi ni dia ada proses pergerakan dalam dia boleh mengangkat daratan, mengangkat dan juga menurunkan daratan. Okey, dalam proses kewujudan air terjun, proses isostasi pengangkatan. Isostasi ada dua, satu pengangkatan, satu penurunan. Isostasi pengangkatan maksudnya pengangkatan daratan tanpa melibatkan perubahan aras laut. Isostasi penurunan ialah penurunan daratan tanpa melibatkan perubahan aras laut. Namun, dia kata namun seolah-olah aras laut berubah. Contoh gini. Ini aras laut. Aras air laut. Jika berlaku pengangkatan, ini sungai. Ini hulu, ini hilir. Jika berlaku pengangkatan daratan, ini daratan. Bila daratan naik, dia akan duduk situ. Bila daratan naik, disebabkan oleh tenaga perolakan yang ada dalam bumi tadi. Kan? Sini muara. Ni muara asal, ni muara baru. Muara asal, muara baru. Yang ni jadi katakan pengangkatan daratan. Bila daratan naik, seolah-olah air laut turun. Seolah-olah aras air laut turun, tapi sebenarnya air laut tidak turun. Tanah yang naik. Bila tanah ni naik, apa yang berlaku sini? Apa yang berlaku sini? Sungai akan jadi panjang balik. Sebab sini akan jadi air terjun kan? Air terjun lama-lama berlaku proses habisan, dia akan jadi gitu balik lurus sungai. Jadi salah satu yang menyebabkan sungai ni boleh balik asal Sungai Tiara Maja ialah pengangkatan daratan. Bila daratan terangkat, sungai akan jadi remaja balik. Sebab dia mendapat tenaga daripada pengangkatan daratan. Jadi kita bagi proses rejuvenasi, peremajaan semula sungai hasil daripada isostasi ataupun isostasi ni dia ada proses dia lipatan gelinciran. Okey, lipatan dan gelinciran. Ada soalan? Uji soalan sekali. Pak Izi, soalan? Okey, kalau berlaku penurunan aras air, penurunan daratan. Penurunan daratan akan boleh menghasilkan air terjun tak? Penurunan daratan tidak boleh menghasilkan air terjun. Bila sebuah sungai berlaku penurunan daratan, alur sungai yang panjang akan jadi pendek. Bila jadi pendek, kerja-kerja sungai akan mulai lemah. Tuhan buat dah. Daratan ni Tuhan buat sentiasa stabil. Bila ada yang terangkat, pasti ada yang turun. Bila ada kawasan kering, pasti ada kawasan yang basah. Kita pernah dengar negara kemarau mengalami kemarau, ada juga negara yang mengalami banjir. Dalam situasi mikro, dalam skala yang kecil ada kemarau, ada banjir. Tapi dalam skala makro, sebenarnya itu adalah proses perseimbangan alam. Keseimbangan alam. Ada soalan? Mana? Okey, seterusnya ialah bentuk muka bumi jeram. Jeram terbentuk di bahagian hulu sungai yang mempunyai batuan lembut dan batuan keras yang tersusun berselang-seli secara tegak dan hampir tegak. Ini batuan keras lembut bersusun secara mendatar menghasilkan air terjun. Jeram beza sikit ya. Okey, batuan keras, batuan lembut, batuan keras, batuan lembut.
Okey, ni ialah arah air sungai. Bila sungai mengalir sini, di atas batuan keras sungai ini tidak akan sungai ini tidak banyak menghakis batuan keras. Sebaliknya bila dia jatuh sini ke atas batuan lembut, sungai akan mula melakukan proses hakisan. Sini berlaku air terjun, tapi jarak antara hak ni dengan hak ni adalah rendah. Kita tidak panggil air terjun, kita panggil dia sebagai jerai. Artinya mari sini jatuh atas hak ni batuan keras balik, kurang hakis, dia jatuh sini dan akhirnya dia akan jadi turun sampai bawah. Hak ni kita panggil dia sebagai jerai. Okey, batuan keras dan batuan lembut ini kita panggil dia, kalau dalam bentuk menegak ni kita panggil dia sebagai sil. S-I-L. Bukan, kita panggil dia sebagai dike, D-A-I-K. Dike, pernah dengar? Pernah ya. Pernah dengar? Pulau pandang jauh ke tengah, gunung Dai bercabang 3. Sambung? 3 ke 2? Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Maknanya gunung Dai tadi berpunca, gunung Dai tadi berasal daripada ni, batuan keras yang terbentuk hasil daripada proses jala dalam, pembekuan magma daripada keruk bumi secara menegak. Sil ialah magma yang terbentuk secara melintang. Okey, sil ialah magma yang terbentuk secara melintang. Hakisan sungai yang biak ke atas batuan lembut menyebabkan batuan keras yang tahan hakisan tertonjol ke atas. Akibatnya aliran air sungai akan tersekat lalu mengalir secara melompat menuruni bonjolan batuan keras tersebut. Ketinggian terjunan air jeram lebih rendah berbanding dengan air terjun. Okey, jadi kita ni silap faham, bila tengok ada air terjun 2 meter daripada asal dia, kita sudah panggil air terjun. Itu adalah jeram. Dan jeram ini mesti bertingkat-tingkat. Kalau kita pergi ke Hulu Selatan, itu bukan air terjun, itu adalah jeram. Laka Cangkah dah. Laka Cangkah itu ialah jeram. Kita pergi ke Laka Belatan, itu adalah jeram. Kita pergi ke Jeram Pasu, itu adalah jeram. Kita pergi ke Jeram Linan, itu adalah jeram. Tapi kalau kita pergi ke Sekayu, itu adalah air terjun. Sebab air dia 20 kaki, 30 kaki daripada atas, terjun jatuh ke dalam satu kawasan. Mana lagi air terjun? Air terjun Menegong. Tahu Menegong? Ya. Di Lungung. Ramai orang mati situ. Berapa? Sebab satu sapau. Yang kedua sebab tempat itu berbahaya. Dalam tempat itu. Biasa kalau air terjun mesti dalam. Sebab apa? Berlaku proses hakisan mengundur. Mana kita kena ingatlah sekali lagi, kalau kita bawa kasih ke, bawa suami, bawa anak pergi ke air terjun, sewa-wa jangan mandi dekat air terjun, jatuh. Sebab apa? Sebab di dasar dia tadi ada satu lubuk yang dalam. Lubuk dalam tu, kalau kita tak tahu berenang, tak tahu cara dia boleh menarik kita masuk ke bawah. Jadi yang menyebabkan lemah. Jangan pandang-pandang lagi, aku pandang berenang ke apa. Jangan. Lebih baik mencegah daripada buat. Nak mandi kat tohor-tohor sudah, jangan mandi kat air terjun. Sebab kalau dia tarik buat gabah pun tak boleh masuk ke bawah. Lubuk pusar dia tadi, kat putaran eddy tadi, ramai orang yang akan lemah situ. Jadi kita tak pandang berenang ni, tak usah lah. Kecuali kita ada pelapung UK tak apa lah. Bawa UK. UK. Bukan UK. Masih kamu UK tu. Pergilah tengok pun. Assalamualaikum. Kalau kita pergi Kuala Lumpur sekali lagi, satu aktiviti dia ialah tubing. Tubing duduk daripada hulu sungai, dia akan lepas awak sore-sore atas tubing tadi, akan mengalir di atas jerai, bergerak di atas jerai. Maknanya kita kawal diri tubing tu. Tak bahaya. Tak bahaya sebab dia ada lifeguard dia ada. Setiap 5 orang dia ada seorang lifeguard. Dia akan ikut kita. Dia akan ikut dengan tubing juga. Kadang-kadang dia benar dia ikut kita.
air dalam. Tapi jerai dia tidaklah kata gitu, jerai dia biasa ada batu sikit-sikit, jarak dia dalam 2 km. Setiap sore tu mula-mula pakak tak si naik belakang, takut ada boyo macam mana, ada boyo, kalau ada boyo naik takut tu lepas sore ni, lepas 2 jerit takut. Bila sampai dia tu nak naik boyo. Bila sampai ke garis penamak tu, nak naik pulak mari tu ni, naik pulak sekali lagi. Kuala lekuk. Bila lagi ke? Tahun lepas, akhir tahun ni tak lagi sebab air dia dalam dan cukup terang sangat. Tahun lepas lah kita buat. Okey, seterusnya ialah lubuk. Lubuk merujuk kepada lekukan yang dalam yang terbentuk di bahagian dasar sungai peringkat muda atau dewasa. Jadi lubuk ni bukan di kawasan hulu saja dia boleh ada, dia juga boleh ada di kawasan tengah ataupun kawasan dewasa. Sebuah profil panjang sungai. Okey, halangan batu dasar. Di tengah-tengah sungai tadi ada batu besar. Besar hektar batu. Tahu? Besar hektar. Bila air sungai tidak ada pertambahan isi padu air sungai yang mengalir tidak mampu untuk mengangkat batu tadi. Faham? Kerana saiz dia besar dan beratnya yang sangat tinggi. Katalah batu tadi sebesar hektar dengan beratnya 2000 kilo. Start daripada bulan 3 sampai ke bulan 10, hujan turun tak mampu untuk menggolekkan batu tadi. Sebab aliran air hujan, aliran air sungai perlahan. Tapi bila berlaku pertambahan isi padu air sungai yang mendadak, hujan turun lebat di kawasan hulu dalam tempoh 5 jam, intensiti hujan yang lebat tadi menyebabkan berlaku pertambahan isi padu air sungai yang mendadak. Kita belajar dah. Bila berlaku pertambahan isi padu air sungai yang mendadak menyebabkan hak laju air sungai akan laju. Okey, pada masa ni kelajuan hak laju sungai bertambah menyebabkan batu yang sebesar kereta tadi boleh dienjokkan daripada tempat asal dia ke tempat yang lain. Tahu? Okey. Ini batu asal. Batu duduk di dasar sungai. Bila air sungai mari dengan laju, dia boleh angkat batu ni, bukan angkat kapur tak, dia boleh mengenjok batu ni pukul ke situ. Tahu? Jadi sekarang bila dia enjok, tapuk batu tadi, tapuk asal batu tadi yang ditinggalkan oleh batu yang telah ditolak oleh aliran air sungai tadi, ada lekukan. Ada lekukan. Kehalangan batuan dasar atau wujudnya lekukan kecil di dasar sungai menyebabkan aliran sungai berpusat ke dasar lekukan tersebut. Okey, di kawasan ini juga bila lekukan yang ditinggalkan oleh batu tadi terdedah kepada aliran air sungai yang melalui atas lekukan tadi akan menyebabkan wujudnya satu putaran sama dengan terjunan air tadi yang kita panggil dia putaran eddy. Okey, akhirnya lekukan ini bila diproses oleh putaran eddy tadi, akhirnya dia akan membentuk apa yang kita panggil sebagai lubang periuk. Nama dia lubang periuk. Lubang periuk nama dia ataupun lubuk. Lubuk juga terbentuk di bahagian dasar air terjun. Ada ayat dah ulang balik ya. Lubuk juga boleh terbentuk di dasar air terjun hasil daripada putaran eddy. Okey, gaung dan lurah. Gaung dan lurah ialah bentuk alur sungai yang sangat dalam, sempit, bertebing curam dan berbentuk V. Ini berlaku di kawasan muda. Bentuk ini kerap terjadi pada lurah sungai peringkat muda yang mengalir melintasi panjaran gunung atau dataran tinggi. Okey. Ini biasanya berlaku ke atas sungai yang wujud dahulu berbanding dengan pengangkatan bumi. Faham tak? Tak faham? Sungai yang wujud dulu.
Okey. Ni daratan, atas ni ada sungai yang mengalir. Ada? Ada sungai yang mengalir. Okey, semasa sungai ini mengalir, daratan ini terangkat sedikit demi sedikit. Faham? Terangkat sedikit demi sedikit, sungai tetap mengalir. Bila dia naik sikit, sungai mengalir, sungai melakukan kerja-kerja biasa dia, menghakis, mengangkut dan kemudian akhirnya bila dia naik situ, apa yang berlaku pada lurah sungai? Lurah sungai akan dalam. Lurah sungai tetap berada pada kedudukan biasa. Lurah sungai tetap berada pada kedudukan biasa. Cuma teping kiri kanan ini yang naik tinggi. Kalau kita pergi ke Gurung dia panggil Gurung Colorado di California, kiri kanannya, teping kiri kanan sungai Colorado tadi dengan sungai yang ada di bawah sejauh hampir 1 ataupun 800 meter. 800 meter. Luruh dia 800 meter daripada teping kiri dan kanan. Sungai Stiu kita pergi tu berapa? Teping kiri kanan sungai Stiu dengan sungai berapa? 3 meter sahaja. Ini 800 meter. Kalau kita terkejut, sohai mati. Tapi kalau sungai Stiu kita terkejut 3 meter tak mati dah. 5 meter tak mati lagi. Okey, nak ayatnya sungai di Colorado ini ialah sungai balik asal. Dan sungai wujud dulu. Sungai ni wujud dahulu daripada proses pengangkatan bumi. Yang ni yang menghasilkan lurah yang dalam ataupun yang kita panggil dia sebagai gaung. Okay, betul ini kerap terjadi pada lurah sungai peringkat muda hulu yang mengalir melintasi banjaran gunung atau dataran tinggi. Hakisan mendalam yang giat terhadap dasar alur sungai menyebabkan alur sungai menjadi bertambah dalam, sempit dan bertebing curam. Tebing dia hampir 90 darjah. Tebing dia 90 darjah. Okey, gitu tebing dia 90 darjah. Hampir 90 darjah. Dia tak ada tebing gini. Tak ada. Ada tebing gitu di sungai tak ada. Contoh gaung dan lurah yang terkenal ialah gaung Niagara. Salah ni bukan gaung Niagara di sungai Zambesi Halo. Gaung Niagara di sungai Saint Lawrence. Baru tu. Yang panjangnya 100 km. Grand Canyon ni di Colorado. Di Colorado, Amerika Syarikat. Dan gaung Indus. Gaung Indus di mana? Sungai Indus ialah sungai di Pakistan. Indus, Pakistan. Sungai Ganga baru di India. Ingat siapa ambil sejarah sini? Tak ada orang ambil. Dalam ambil sejarah dia tahu sungai Indus duduk mana, sungai Ganga duduk mana, Brahmaputra duduk mana, Furat duduk mana, Dijilah duduk mana, dia tahu. Tapi kita ambil geografi patut lebih tahu. Sebab sungai ini sebahagian daripada subjek geografi. Kita kena tahu. Saya boleh ingat belaka sungai yang ada di atas muka bumi. Boleh ingat sungai-sungai utama lah. Sungai-sungai utama ataupun sungai-sungai besar kita boleh ingat. Tak, macam di China kita ada 3 sungai besar, Sikiang, Yangtze Kiang, Huangpu Kiang. Kiang tu sungai lah. Thailand, Menang Chopraya. Tak ada, dia nama Cie pula. Menang tu sungai, Chopraya tu nama sungai. Kalau di Myanmar kita ada sungai Irrawaddy, sungai Salmi. Kalau di Vietnam kita ada Mekong. Nah, kalau di Iraq kita ada Dijilah dan Euphrates. Di Mesir ada Nil. Mana banyak sungai-sungai utama. Boleh ingat, awak pun sepatutnya kena tahu. Sepatutnya gitulah seorang belajar. Ni doh. Ngapa lagi? Jadi bukalah YouTube tu, tengok, buka blog, tulis itu kat kecek-kecek geofizik tu, cikgu saya sudah tengok 3 kali dah. Kuliah tajuk ni sikit-sikit. Barulah cikgu tahu.
Awak ni tengok. Jangan buku saja tulis-tulis boh tiga. Jangan. Ada awak kita. Ni ke mana? Tahu ke? Kita tulis dulu. Tulis tak? Tulis itu tak tengok. Dia tengok dulu, lepas tengok. Okey, tulis. Okey, seterusnya ialah likuan sungai. Dalam bahasa kita, lekok sungai. Okey, likuan sungai. Likuan sungai adalah bentuk alur sungai yang bengkok atau membelok. Bengkok atau membelok. Membelok itu maknanya dia kona. Sungai itu kona. Apabila aliran sungai tiba di peringkat dewasa. Dia kata ni, apabila aliran sungai mula memasuki peringkat dewasa, cerung alur menjadi semakin landai. Cerung alur menjadi semakin landai, menyebabkan berlaku pengurangan kepada tenaga air sungai. Menyebabkan, dia kata sini menyebabkan kelajuan aliran sungai menurun. Kelajuan aliran sungai menurun maksudnya tenaga sungai sudah mulai kurang. Keadaan ini mengakibatkan alunan sungai berolak ke kiri dan ke kanan untuk memperlahankan aliran dia. Jadi sungai mula memperlahankan pergerakan aliran air dia. Olakan air ke kiri dan ke kanan ada menghasilkan hakisan di bahagian teping kiri dan kanan. Teping kiri dan kanan. Faham tak? Okey, sungai mari buat ni, mari buat ni, mari buat ni, mari buat ni. Ni lekok Ni lekok 1, lekok 2, lekok 3, lekok 4. Lekok 1 sampai lekok 4. Okey, bila berlaku aliran seperti ini, dia akan meninggalkan satu kawasan hakisan dan satu kawasan pemendapan. Satu kawasan hakisan dan satu kawasan pemendapan. Okey, tengok molek. Daya 1, 2, 3, 4. Ni arah aliran air sungai. 1, 2, 3. Mana daya? Daya? Tepat satu. Sebelah kiri ke sebelah kanan berlaku pemandapan? Sebelah kanan. Okey. Sini pemandapan, sini hakisan. Fariza, tepat dua. Sebelah kiri ke sebelah kanan berlaku hakisan? Okey, sini hakisan, sini pemandapan. Udin, 3. Kiri ke kanan berlaku pemandapan? Pemandapan. Pemandapan kanan. Sini berlaku hakisan. Okey, jadi awak faham tak? Awak faham? Sini akan berlaku pemandapan, sini hakisan. Sini hakisan, sini pemandapan. Sini pemandapan, sini hakisan. Okey, bila mari gini, aliran air sungai ni mari, dia akan terjun. Dia akan terjun bahagian kiri. Faham tak? Bila dia terjun, akan berlaku proses hakisan. Hakisan kan bukan terjahan ini. Hakisan secara hidrolik. Hidro ataupun hidrolik. Okey, olakan air ke kiri dan ke kanan alur menghasilkan hakisan di bahagian tebing kiri dan kanan. Hakisan lelasan dan lagaan paling dominan di peringkat ini dan menyebabkan alur sungai menjadi bengkok. Hakisan berterusan pada tebing akan melebarkan lekukan menjadi likuan sungai. Lama-kelamaan lalu kita tengok alur sungai, dia tak duduk gini sebenarnya. Dia dia gitu. Ni arah air. Okey, sini berlaku hakisan, sini berlaku pemandapan. Sini pemandapan, sini sini pemandapan, sini hakisan. Sini hakisan, pemandapan. Okey, akhirnya kalau ni akan jadi, dia akan mari kok ni lagi. Faham tak? Dia akan mari kok ni lagi, kok ni mari kok ni lagi, kok ni akan mari kok ni lagi. Akhirnya apa yang berlaku pada likuan sungai ini? Kau besar. Memanglah sungai ini sudah berliku-liku. Akibat daripada aliran air tadi, akhirnya
likuan ini akan terpenggal. Likuan ini akan terpenggal. Terpenggal ni maksudnya dia akan terputus. Nah, dia akan terputus. Kalau ni lama-lama dia mari-mari, dia akan sambung balik hal ni. Dia akan sambung. Bila dia sambung, hal ni putus. Ni akan putus. Akhirnya ni akan jadi kasih. Akan jadi kasih. Likuan terpenggal. Ini likuan terpenggal. Likuan sungai akan terus mengalami hakisan akibat aliran sungai berterusan. Bertambah tenaga sungai kerana hujan atau pencairan glasier akan meningkatkan keberkesanan. Hakisan bentuk likuan akan lebih membekok dan mendalam menjadi likuan mendalam. Perkembangan likuan mendalam akhirnya akan membentuk likuan terpenggal apabila aliran sungai menghakis dan memotong likuan tersebut. Yang ini kita panggil sebagai tasik ladan. Tapi kebanyakan tasik ladan ini, mana yang kita boleh nampak? Mana kita boleh nampak? Ladan? Bukan tasik ladang, tasik ladam. Apa orang panggil tasik ladam? Sebab bentuk dia menyerupai ladang kuda. Kalau kita nak tengok gini susah. Cara nak tengok dia paling mudah bila kita naik kapal terbang. Tak kira lah benda yang ada di atas, naik di atas. Kalau kita nak sabah lagi, start daripada Kota Baru lagi, masa Kota nak pergi Kuala Lumpur tu, kita akan tengok Sungai Kelantan ada banyak sekali tasik-tasik ada. Akibat daripada proses likuan terpenggal. Maknanya Sungai Kelantan hakisannya banyak berlaku. Okey, habis betul-betul muka bumi hakisan sungai di kawasan muda dan di kawasan dewasa. Hari ini kita sambung lagi dengan tajuk seterusnya, iaitu proses pengangkutan beban sungai. Jadi sebelum tu, jika keluar soalan, yang pertama nyatakan 5 bentuk bumi hakisan sungai di peringkat muda. Dengan 5 patah perkataan, awak akan dapat 5 markah. Yang pertama, air terjun. Yang kedua, jeram. Yang ketiga, lubuk. Yang keempat, gaung. Dan yang kelima ialah likuan sungai. Soalan jawab, soalan senang. Okey, lepas tu tubik soalan bahagian yang kedua. Soalan yang kedua, huraikan proses 3 proses pembentukan bentuk muka bumi di atas. 3 proses. Pilih jerat, air terjun, likuan sungai terpenggal. Awak kena cerita balik. Gambar, okey, masuk gambar raja, cerita balik satu persatu bagaimana air terjun tadi boleh terbentuk. Cerita satu persatu bagaimana likuan sungai boleh terbentuk. Cerita satu persatu bagaimana jeram boleh terbentuk. Bila yang kata cerita, kita kena hurai. Bila hurai, panjang. Ingat, dalam geografi baru, STPN baru, tidak, untuk geografi tidak ada soalan dalam bentuk objektif. Tidak ada. Semua sebelum ni pun tak ada juga. Tapi sebelum ni semua esei. Awak ni lebih mudah kerana dia gabung subjektif dengan esei. Maknanya mudah lah untuk awak. Okey, seterusnya kita masuk ke proses pengangkutan beban sungai. Sebelum tu ada apa-apa yang awak nak kongsi, nak tanya, tak faham? Okey, tawanan sungai ialah proses sebuah sungai menawan. Okey, sebuah sungai menawan aliran sebuah sungai yang lain. Tahu macam tawanan berat lagu mana? Ni tak. Faham. Sungai A, ni sungai B. Dua-dua mengalir.
Faham tak? Dua-dua mengalir. Apa yang berlaku sini? Sini dia ada. Dia ada ke pun? Dia ada ranting. Dia ada ranting. Ranting ni dia menghakis secara mengundur. Dia menghakis secara mengundur. Faham tak? Dia menghakis secara mengundur. Akhirnya, satu ketika kat ni, ranting ni boleh masuk situ. Akhirnya dia akan sambung dengan dia akan sambung dengan sini. Bila sambung ke sini, kita kena tengok antara dua sungai ni, sungai mana yang mempunyai isi padu air yang banyak. Sama ada sungai A atau sungai B. Kalau kita tengok sini, sungai yang mempunyai isi padu air yang banyak ialah sungai B. Bila bergabung dengan sini, maka aliran air sungai B ini akan mula masuk ke dalam sungai ni. Dia akan mula masuk dalam sungai ni, dan bila sampai sini, dia akan menghalang aliran air sungai. Dia akan halang, menyebabkan dia akan ambil. Dia akan ambil. Okay, dia akan ambil. Dia akan ambil aliran sungai. Jadi dia sekarang sudah ada dua. Ini proses tawanan sungai. Mengambil aliran atau mengambil alur sungai lain untuk mengalirkan air dia. Faham tak? Tak faham? Sungai tu akhirnya berhenti ya. Okey, proses pengangkutan beban sungai. Ingat, bila kata pengangkutan beban beban ni ialah bahan. Okey, beban ialah bahan. Bahan ni mari mana? Bahan ni mari daripada hakisan. Boleh kerja sungai kita sudah selesai hakisan. Sekarang kita nak bincang yang kedua. Kerja sungai yang kedua ialah pengangkutan. Pengangkutan apa? Pengangkutan beban. Beban ini terdiri daripada bahan-bahan fizikal, iaitu pasir, kelodak, batu-batu kerikil dan batuan tongkol. Okey, faham? Ada soalan? Dan kita kena ingat, baru ni saya ada kawak kaedah pengangkutan beban sungai ada 5 atau 6 cara. Yang pertama, pengangkutan beban secara larutan. Yang kedua, pengangkutan beban secara golekan. Ketiga, pengangkutan beban secara loncatan atau lompatan. Keempat, pengangkutan beban secara heretan. Yang kelima, pengangkutan beban secara ampaian. Dan yang keenam, pengangkutan beban secara ampungan. Saya kasih golekan. Golekan atau loncatan, tengok boleh ya. Okey, dalam kitab ni, kitab tu pula ikut Arab yang panggil kitab, ikut Melayu yang panggil buku. Dalam kitab geografi ini, pengangkutan sungai bermaksud proses pemindahan bahan-bahan muatan sungai atau beban sungai yang terdiri daripada bahan-bahan batuan hasil hakisan sungai. Okey, maksud dia pemindahan bahan-bahan. Bila hakis, dia ambil hakis ni dia mengangkut, dia nak pindah ke satu tempat lain. Faham tak? Okey, ambil daripada ni, bila dia ambil itu hakis. Faham tak? A, B, C. Katalah ni bahan. Bila bahan ni bergerak daripada A, masa dia duduk di A, tak berlaku lagi proses hakisan. Bila dia terpisah saja daripada A, okey, faham? Bila dia terpisah saja daripada A, apa yang berlaku? Dia mula bergerak. Kan? Bila dia bergerak, ini yang kita panggil pemindahan bahan-bahan angkutan. Okey, masa dia bergerak tadi, proses pemindahan ataupun pengangkutan berlaku. Akhirnya bahan ni akan diletakkan di sini. Bila diletakkan di sini, proses pengangkutan sudah lama. Maka yang berlaku di sini ialah proses pemindahan.
Cerita balik. Tak sia saya. Bukan nak sia. Buat. Syah, cerita balik boleh? Tak boleh? Okey, ini nak ayatnya. Sekali lagi ya. Ini bahan duduk di kawasan A. Bahan ni tak teruk lagi. Tak teruk sebab dia tidak dihakis. Dia tak teruk sebab dia tidak dihakis. Bila dia bergerak, proses hakisan sudah berlaku. Masa dia gerak tadi, ini yang kita panggil dia sebagai proses pemindahan. Pemindahan beban sungai. Masa dia gerak tadi, itu proses pemindahan. Sampai satu peringkat, apa yang berlaku dia diletakkan di sini. Bila letak saja, proses pemindahan ataupun pengangkutan sudah terhenti. Yang wujud pula ialah proses pemendahan. Bahan-bahan yang dihakis di panjang aliran sungai di peringkat muda dan dewasa terdiri daripada kelike, pasir, lumpur, tanah, batu tongkol dan bongkak batu yang besar. Dalam soalan awak tentang sungai, nyatakan 5 bahan angkutan sungai. Apa yang kita nak jawab? Jangan jawab muka lain lah. Jangan jawab benda-benda yang mengaruh. Bahan-bahan ini dinamakan muatan sungai. Bahan-bahan ini dinamakan muatan sungai. 5 nekara tadi itu nama dia bahan muatan sungai ataupun bahan angkutan sungai. Sopo ya? Namakan 5 jenis bahan angkutan sungai. Hak tu juga. Namakan 5 jenis bahan muatan sungai. Hak tu juga. Cuma kaedah dia sahaja yang berbeza. Okey? Banyak atau sedikit jumlah bahan muatan sungai bergantung kepada keupayaan sungai menghakis alurnya. Banyak atau sedikit bahan angkutan tadi mesti bergantung kepada proses hakisan. Baru saya kata dah, hakisan tinggi, angkutan mesti tinggi. Hakisan rendah, bahan angkutan mesti rendah. Tidak akan berlaku hakisan tinggi, angkutan rendah. Tak ada. Hakisan rendah, angkutan tinggi. Tak ada. Dia mesti betul. Banyak atau sedikit jumlah bahan muatan sungai bergantung kepada keupayaan sungai menghakis alurnya, tenaga sungai, jenis batuan tebing dan dasar sungai serta letupan tumbuhan yang melindungi tepi sungai oleh cengkaman akar. Maknanya sini dia nak royak bahan muatan sungai tadi, bahan angkutan sungai tadi banyak atau sedikit bergantung kepada beberapa faktor. Faktor utamanya ialah hakisan sungai. Faktor yang kedua, tenaga sungai. Faktor yang ketiga, jenis batuan sungai. Faktor yang keempat, letupan tumbuhan di sepanjang tepi dan kiri sungai. Dan faktor yang kelima ialah cengkaman akar pokok di tebing kiri dan kanan sungai. Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi. Okey, nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kadar angkutan sungai. Kita nak jawab ke apa? Jawab apa saya sebut tadi lah. Jenis batuan, isi padu air, hak laju air, tumbuhan, letupan tumbuhan, cengkaman akar, itulah jawapan dia. Masa untuk awak 1 jam, 2 jam. 2 jam. Kuasa awak ni 2 jam. 2 jam lah kau. Semua 2 jam. Jadi sebahagian A jawab soalan subjektif. Campur dalam bahagian A tu fizikal dan juga manusia. Okey, berdasarkan kepada jenis bahan, saiz dan bentuk beban berbanding tenaga sungai, aliran sungai akan mengangkut bahan tersebut sehingga jarak tertentu. Okey. Bahan-bahan tadi yang berbeza tadi, batu tongkol, kelodok, pasir, batu kelike diangkut berdasarkan keupayaan tenaga sungai. Faham? Kalau hak laju air sungai tinggi, tenaga sungai tinggi, semua bahan yang ada dalam alur dia boleh dibawa.
Tetapi jika tenaga dia menurun, apa yang berlaku kepada batu tongkok?